Negara Brunei Darussalam mencatatkan nilai jumlah perdagangan RM2,268.4 juta ringgit pada bulan Oktober 2021 iaitu peningkatan 54.3% daripada RM1,470 juta pada bulan yang sama tahun 2020. Bagi perubahan bulan ke bulan pula, jumlah perdagangan bagi bulan Oktober 2021 menurun 3.3% berbanding bulan September 2021. Jumlah ekspor meningkat 159.8% tahun ke tahun kepada RM1,397.5 juta ringgit berbanding RM537.9 juta ringgit pada Oktober 2020. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian dan ekspor kimia. Dari segi komoditi mengikut seksyen, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam, diikuti dengan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama pada bulan Oktober 2021 adalah Republik Rakyat China, diikuti oleh Australia dan Singapura. Komoditi ekspor terbesar ke Republik Rakyat China adalah kimia, diikuti dengan bahan api galian. Manakala ekspor terbesar ke negara Australia dan Singapura adalah bahan api galian. Bagi import pula, jumlah nilai menunjukkan penurunan kepada RM870.9 juta ringgit pada Oktober 2021 daripada RM932.1 juta ringgit pada Oktober 2020, terutamanya disebabkan oleh penurunan import jentera dan kelengkapan pengangkutan dan kimia. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang-barang keluaran kilang dan kimia. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan menyumbang 56.7% dari jumlah import, diikuti oleh import barang modal dan barang penggunaan. Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari Australia, diikuti oleh Jepun dan Rusia dengan komoditi import terbesar adalah bahan api galian. Mengikut mod pengangkutan pada bulan Oktober 2021, peratus yang tertinggi bagi kedua-dua ekspor dan import adalah mod pengangkutan laut, diikuti oleh pengangkutan udara dan melalui darat. Perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi negara Brunei Darussalam menggunakan General System bagi merekodkan perangkaan perdagangan yang meliputi import, ekspor domestik dan ekspor semula. Laporan penuh IMTS bagi bulan Oktober 2021 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.bn. Gerai hujung minggu Pasar Kitani yang diadakan setiap hari Ahad kini beroperasi. Ia merupakan salah satu inisiatif dan usaha untuk mendukung para pengusaha pertanian dalam membekalkan hasil segar tempatan berkualiti tinggi terus kepada pengguna serta menggalakkan kelestarian persekitaran. Gerai diadakan di ruang letak kereta bangunan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan Jalan Menteri Besar Berakas. Lebih 40 pengusaha tempatan yang berdaftar di bawah Jabatan Pertanian dan Agri Makanan menyertainya. Antara produk yang dijual termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan, produk ternakan tempatan dan produk agri makanan yang berasaskan daripada pertanian tempatan. Dengan adanya gerai hujung minggu Pasar Kitani ini diharap membantu pengusaha-pengusaha tempatan untuk mengembangkan industri pertanian di negara ini. Orang ramai yang hendak mengunjungi gerai tersebut diingatkan untuk sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Saya berjual daging puyuh sama telur puyuh yang dari ladang saya sendirilah. Jadi buat masa ni baru pernah buka, baru buka balik lah. Ada orang membeli itu ada, yang minat-minat itu ada. Tapi untuk akan datang mungkin InsyaAllah akan ramai lagi lah. Selama 4 ke 5 bulan dah yang pasar Kitanian ni terberhenti pasal COVID dah. So alhamdulillah hari ini dibukakan semula. Pengunjung pun alhamdulillah ramai juga. Ini baru pukul 8, barang pun dah lagi banyak dan habis juga sudah.
Perniagaan dalam bidang fotografi dan videografi di negara ini semakin meningkat dengan melihat potensi pulangan yang sangat lumayan. Perniagaan dalam bidang ini tidak dinafikan mendapat permintaan tinggi daripada pelanggan kerana ia menjadi satu keutamaan dalam apa jua bentuk majlis. Salah sebuah perniagaan fotografi dan videografi tempatan, Rehniza Fotografi, yang dulunya hanya menjadikan bidang fotografi dan videografi sebagai hobi sampingan, kini mulai mendapat sambutan yang menggalakkan. Bidang fotografi dan videografi ini adalah sebagai satu hobi saja di masa lapang dan mula berkecimpung dalam fotografi ini di masa bangku sekolah lagi lah. Tetapi tidak diduga fotografi dan videografi ini menjadi satu perniagaan. Sebabnya kebanyakan ada sambutan ramai daripada orang ramai menjemput saya untuk mengambil gambar perkahwinan, bermacam-macam lagi lah. Menurut pemiliknya Awang Zaki bin Haji Sahab, perniagaannya bermula dari kamera biasa sehinggalah berkembang menggunakan digital kamera semata-mata untuk mendapatkan gambar yang berkualiti tinggi meskipun memerlukan modal yang besar. Modal awal daripada kamera Kodak itu harga sekitar pada masa itu di bawah 100 lah. Sekarang ni saya membalik ke kamera SLR digital untuk meningkatkan kualiti gambar. Jumlah harga yang membuka modal ni melebihi pada 30,000 lah, mungkin lebih lah. Tan keperluan-perluan fotografi. Mengikut keuntungan atau pendapatan fotografi ini sungguh lumayan lah. Tetapi ikut tampahan bulanan lah. Sekiranya tampahan banyak setiap minggu, pendapatan sungguh lumayan lah. Ini satu fotografi kalau sama video 1,000 lebih ke 2,000 pembayarannya lah, satu package lah. Sungguh menggalakkan lah. Dalam mengekalkan perniagaan, Rehniza Fotografi turut menggunakan platform laman-laman sosial termasuk Instagram, Facebook dan WhatsApp bagi mengiklankan perniagaannya. Selain itu, rakan-rakan juga memainkan peranan dalam mengembangkan lagi perniagaan mereka. Kami memprovide fotografi. Jadinya pada awalnya hanya sekadar macam portrait model. Sekarangnya berkembang lagi hingga macam acara perkahwinan, hingga acara pre-wed, post-wed, acara nikah dan sampai sehingga sanding lah, acara sanding. Selain itu kami juga ada membuat penggambaran seperti penggambaran sambutan hari jadi, perniagaan. Kami juga ada buat untuk pengiklanan dan juga kami ada membuat macam graduation lah juga. Lepas tu kami dalam perniagaan kami ada juga macam menolong untuk para pelajar college dan juga mahasiswa-mahasiswi dalam menghasilkan dorang punya tugasan mereka seperti menghasilkan video assignment mereka. Jikanya kalau ada orang mau perkhidmatan kami, boleh hubungi kami arah tempat IG, melayari IG kami Rehniza Brunei ataupun Rehniza Fotografi lah. Rehniza Fotografi berharap perniagaan mereka akan terus berkembang lagi dan dapat mengikut peluang-peluang yang lain seperti expo-expo untuk mempromosikan perniagaan mereka. Nasihat saya kepada belia-belia yang belum mempunyai pekerjaan atau mencari pekerjaan, supaya jangan memilihlah apa-apa jua pekerjaan. Dalam bidang fotografi ini pun boleh juga menjana kewangan, boleh mendapatkan kewangan. Janji jangan malu atau mudah bosan dengan memanglah meniaga ni satu dugaan, banyak dugaan-dugaannya. Dan juga saya niatkan kepada belia-belia supaya akan mencuba apa jua bidang lah. Sekiranya dia bidang suka minat dalam memasak, boleh buat masakan, dan juga kalau minat dalam seni lukis, boleh buat lukisan. Ia boleh menjadi satu perniagaan. Contohnya macam saya kan dulu minat dalam fotografer. Dengan tidak diduga bidang fotografer ini menjadi satu perniagaan bagi saya. Dan juga nasihat kepada belia-belia
supaya yang berkarya mencari peluang-peluang perniagaan. Apa juga, jangan memilih pekerjaan lah. Apa sih yang ada peluang tu ambil saja.